Assalamualaikum dan hai guys, kita kembali ke podcast Restart dan anda bersama saya Arif Ismail dan saya Fazli. Dan hari ini kita nak membincangkan mengenai WWDC 2022, yes, finally. Yang baru saja berlangsung pada hari Isnin. Masa tu kita tengah bercuti Tengah bercuti. Aku pun tak tahu actually bercuti masa tu. Sebab masa tu pun macam tiba-tiba dah WWDC lepas tu macam asal tak ada orang kat kedai makan ni. Semua cuti kan. Macam itulah. Okay, so WWDC kali ni kita tengok ada berapa banyak pengumuman penting. Antaranya macam Apple M2. Itu pun tak sangka sebenarnya. Tapi dah dijangka akan ada MacBook Air. Cuma tak dijangka lah dia macam dah tiba M2 dah. Sebenarnya actually kalau kau tanya aku lah kan, tak sangka pun MacBook Air akan debut masa tu. Akan dilancarkan. Sebab even M2 pun tak sangka akan dilancarkan. Sebab ni event WWDC ni untuk developer. Rasanya tak pernah ada lagi hardware dalam dia punya WWDC ni ada, tapi dah lama tak tengok lah, maksudnya macam tu lah. Dia mungkin announce yang sebelum ni pun dia announce M1 chip kat situ. Tiba-tiba dah M2 dah. Tiba-tiba ada produk. Tiba-tiba ada produk MacBook Air. Tapi agak pelik sebab dia event developer dan ini produk untuk consumer, yang untuk mass consumer. So dia macam agak pelik lah. Tapi kita welcome untuk produk macam tu lah. Alah-alah kita cakap pasal MacBook dengan M2 lah kan. Apa perbaharuan yang brings to the table lah dengan M2 ni? M2 banyak sebenarnya improvement dia. Antaranya ialah macam dia punya performance dia. Terutamanya GPU performance lah. Tak silap saya dalam nampak 40% peningkatan banding sebelum ni. Lepas tu kita nampak dia punya performance yang untuk Final Cut ataupun untuk content creation dah makin improve. Satu, dia dah banding M1 dia ada satu kali lebih laju maksudnya. Nampaklah dia punya improvement kat situ. Dia letak ada video encoder. Siap ada video encoder dengan decoder untuk 8K. 8K untuk ProRes. Macam nice lah. Ini untuk MacBook Air tau. MacBook Air ni untuk produk yang base model, yang memang untuk consumer, tapi dah ada macam ni like entry level MacBook. This is the one. Itu yang macam impressive lah. Lepas tu selain pada MacBook Air ada lagi macam MacBook Pro pun ada. MacBook Pro pun dia tak upgrade dari segi design. Dia basically MacBook Pro yang sama macam tahun lepas, ada touch bar lagi. Cuma dia upgrade dia punya chipset saja. MacBook Pro 13. Nampak lah yang macam Apple bukan dia nak matikan MacBook 13 inci ni. Dia nak bagi tahu yang MacBook 13 inci is MacBook 13 inci. Yang MacBook 13.3 inci tu adalah MacBook baru. Yang tu yang ada notch tu, kalau korang tak tahu. Itu 14. So yang 14 sorry. Yang 14 dengan 13. So dia kata kita bukan gantikan 13 dengan 14, tapi kita nak bagi tahu 13 still ada. 14 untuk yang pro, maybe higher punya user lah kan. So exciting lah nak tengok macam mana M2 akan datang. Ada dekat yang pro version ataupun yang 14 and 16 inci tu lah. Lepas tu kita ada iPad OS 16 dengan sabar dari habiskan MacBook Air dulu. Dah habis dah? Ada lagi? Apa lagi yang baru? Okay. Sorry. MacBook Air tu banyak sebenarnya improvement dia, terutama dari segi design. Lepas tu dia ada satu warna baru, nama dia Starlight. Starlight ke Deep Blue? Bukan, Starlight. Starlight. Yang hitam betul. Rasanya Starlight kan. Starlight memang yang gelap, betul-betul gelap tu. Ya betul tu Starlight. Starlight dengan Midnight. Starlight and Midnight. Starlight dengan Midnight. Midnight tu yang macam ini. Kalau apa first impression bila tengok warna gelap hitam macam ni? Terus terbayang. Ni deep blue kan? Tak ada. Ni silver. Starlight dengan champagne kan? Champagne. Okay, ni Midnight lah. Ni Midnight. Midnight Confirm. So first impression bila tengok MacBook warna Midnight ni nampak macam nampak eksklusif lah. Nampak eksklusif sebab dia tak nampak lagi premium lah. Nampak lagi premium lah. Sebab kalau MacBook Air ni kan kita selalu bayang dia produk yang base model ataupun entry level punya produk. So dia nampak macam untuk consumer lah. Tapi ni dia nampak macam untuk pro. Dalam versi yang lagi budget. Untuk entry level and ada a lot of choices. Macam satu benda yang kita memang nak lah. Sebab kalau sebelum ni macam grey dengan silver je, and gold obviously untuk consumer ni. And untuk first impression aku sendiri lah kan, bila tengok MacBook Air ni yang warna Midnight, aku akan cakap, wow, that looks kind of Microsoft punya laptop. Ya. Microsoft Surface laptop. Surface laptop tu. Sebiji ni kalau tu logo pun macam warna yang sama. So and dia punya form factor tu, tapi Microsoft probably nampak lagi ada curve yang pelik sikit. Yang kali ni dia tak ada dah yang wedge punya design tu, yang dia
makin menipis kan. Ni dah sama rata macam tu. Yang ni like literally petak. Dia dah macam MacBook Pro 14 lah. Dia dah macam iPhone dah macam ni. Petak sini. Lepas tu dia dah upgrade dari segi kamera, of course 1080p. Sebelum ni HD saja. Ada nampak lah yang untuk orang yang penting ataupun nak pakai webcam yang lagi high quality, pakai iPhone. Itu dia announce juga. Dia announce masa wow, pelik sih. macOS Ventura. Benda tu macam Apple dah bagi tahu yang kita tak boleh nak improve your camera. If you want to improve your camera, we have this kind of stuff untuk korang improve that. Aku tak tahu kenapa Apple tak boleh nak buat kamera dekat dia punya webcam tu menarik ataupun cantik. Walaupun dikata sebelum ni kita ada yang ada dekat ni lah, studio display tu dia kata dah lawa lah, tapi bila came out dengan review semua kata macam nah, it's not good enough. Tapi benda unik kat situ ialah bila dia pakai webcam, iPhone jadi webcam kamera tu, dia satu mode dia nama dia Desk View tau. Itu memang impressive. Oh yang tu yang nampak kat atas, itu memang impressive sebab dia pakai kamera ultrawide dan dia pakai AI untuk nampak dia macam rata tu. Itulah. Itu yang macam agak impressive lah bagi aku sendiri. And adalah dia punya tak nak bagi nampak distorted sikit kan. So maybe dia tu ada AI dia sendiri untuk generate benda tu lah. Lepas tu MacBook Air dia dah ada ni MagSafe. MagSafe finally dah ada dekat MacBook Air. So 67 watt Pro je. 67 watt ni saja. Dia starting dia ada 33, ada 67. So, dua-dua included. So boleh pilih. Nak slow ke nak laju. Slow tapi ada dua port. Yang laju tapi tak ada dua port. Ada satu port je. So differences is mana satu yang kau pentingkan. Nak charge satu, boleh charge iPhone, boleh charge MacBook, ataupun nak fast charging dekat MacBook je. And included lah. Dia tak perlu nak bayar kan. Agak pelik lah sebab macam selalunya Apple dah tak bagi kan charger kan. Sekarang dia masih lagi bagi. Beza dia port je. And wattage je lah. Itulah. Lepas tu speaker upgrade. Nampaklah dia tak letak SD card kat situ. MacBook Air memang tak letak SD card. Asal memang dah tak ada kan. Memang asalnya tak ada. Ya ke? Untuk first edition memang awal-awal ada kan. Lepas tu dia dah tak ada lah. Dia buang dah. Dia cakap tak make sense lah untuk orang pakai MacBook ni. Lepas tu ada nak baca card reader. Untuk apa lah? MacBook Sebab it's for light user. Untuk consumer mungkin ada yang jarang pakai lah. Sebab sekarang pun zaman cloud apa semua kan. Betul? Tapi kalau Pro memang kena pakai. Lepas tu apa lagi dia upgrade? Screen Super Retina. Screen. Dia and ada notch dah sekarang. Ada notch 1 billion color tak silap. 1 billion color. Sebelum ni kalau korang ni OG user akan kata display dekat MacBook Air ni tak sharp lah. Bukan tak sharp, dia punya viewing angle dulu yang MacBook Air yang Intel teruk gila. TFT. Macam wah, jauh beza lah bila pakai MacBook Pro and MacBook Air. So dekat sini dah tak ada komplain lah bila hal macam ni. Lepas tu dia punya keyboard dia actually kat bahagian atas tu row dia dah lain sikit. Pasang pula. Dia kira dulu kan yang F1 function key tu kan kecil. Sekarang dia dah macam standard macam MacBook Pro 14 lah. Touch ID dia besar apa semua. Jap, Touch ID dah sebelum dah ada dah kan? Sebelum dia, tapi yang ni dah standard macam MacBook Pro 14 lah. I see. Lepas tu apa lagi? Banyak lah. Dia pernah sekali alongside Ventura kan? macOS Ventura. Apa yang kau suka dengan macOS? macOS Ventura tu actually Stage Manager tu walaupun orang kata macam tak perlu kat Mac, tapi bagi aku perlu. Sebab dia macam organize window tu lagi proper lah. Satu sebab contoh aku buat banyak benda kan. Ada buat thumbnail editing. Lepas tu sambil tu edit video. Sambil tu buat script. Semua benda kan, semua dalam satu ni. So banyak window yang bercampur tau. So nak organizekan tu dengan stage view itu nama dia stage, bukan stage view, stage manager. Itu sebab nama dia stage manager. So kita boleh organize satu task tu dengan lagi kemas lah, dan kita pun boleh fokus satu-satu task tu. Kira macam on this one kita fokuskan buat benda ni, on this one kita akan fokuskan benda lain macam lah. So nampak macam different workstation lah. Betul. Macam satu laptop ada banyak tab untuk kerja sahaja, kerja yang berlainan. So macam tak perlu nak buka, tutup balik, buka balik. Dia jadi leceh lah. Macam kita pakai itulah expose tu, dia nampak banyak berserak kan. Stage manager tu yang buatkan dia lagi organized. Cuma macam tak tahulah macam mana RAM management tu akan handle that kind of job. Tapi start M1 dia dah banyak pakai dia punya bandwidth, memori dia dah tinggi. And so dia tak starter lah. Dia tak starter. Jarang lah starter.
Dapat M1 punya tu. Itu sebab kenapa iPad, nanti kita cakap pasal iPad. iPad M1 saja yang dapat Stage Manager tu. Itu yang kita argue lah kenapa dia dapat apa semua. Sebab situ lah kita nampak M1 tu punya powerful dia. Dia punya memory bandwidth dia tinggi. So itulah dia dapat Stage Manager. So that's a Mac and Mac OS dan juga MacBook punya MacBook Pro laptop lah. Yep. Lepas tu ada apa lagi announce baru? Ada juga Apple Watch. Tapi Apple Watch rasa macam dia macam nak feelkan WWDC tu jadi lagi panjang. Rasanya Mac Watch OS 9 tu tak ada apa sangat kot nak diberitahukan. Sebab kau sendirilah, kau rasa apa yang rasa paling signifikan sekali perubahan ataupun benda yang baru dalam Watch OS 9? Aku ingat dibagi reminder untuk makan ubat. Reminder untuk makan ubat. Lepas tu new watch face kan untuk Watch OS 9 tu. Tapi new watch face tu macam okey lah, lawa lah juga. Okay, kita tak ada benda yang baru. So kita skip pergi dekat iPadOS dengan iOS 16. Yes, betul tu. Newest operating system. Kita mulakan iOS dulu lah. Sebab iOS ni benda yang orang selalu nantikan. Yang korang boleh download dekat dan iPhone. First kali dia highlight masa iOS 16 tu ialah dia punya lock screen dia lah. Betul. Dah, to be honest lah, masih impression tengok yang lock screen tu dia mengingatkan dengan design Material U yang baru dekat Google tu. Material U sebab dia banyak pakai colour pastel kan. Colour. Nampak. So tu lah bila tengok macam kau post kat Twitter kan, gambar lock screen tu, aku ingat macam Android tu. Serius lah. It kind of is. Sebab ramai orang komen cakap, ni apa, phone apa ni, Samsung apa ni? Samsung Corby Pro Max. It's a bit mungkin sebab ni early stage, so kita tak biasakan lagi. Betul. Tapi once kita dah biasa, InsyaAllah akan nampak lawa lah. Tapi aku nak beritahu yang dekat dalam Twitter tu, aku je sengaja buat colour-colour yang buruk tau. Sebab nak bagi nampak signifikan ataupun perubahan. Kalau tak, aku akan buat colour yang lagi kena dengan background lah, ataupun tak warna putih ke apa ke. Tapi yang tu memang purposely untuk nampak different. Nak bagi orang nampak ada widget atas tu, ada font yang berubah dekat situ, ada colour yang berubah dekat situ. Actually widget tu dia sebenarnya nak bagi laluan untuk always on display untuk iPhone 14. Itulah macam memang dia bagi hint kat situ lah. Dia bagi hint Tapi ramai orang argue yang notification kat bawah tu agak pelik lah. Kalau kau baca kod reply yang kat Twitter kau tu, ramai tak suka. Betul. Sebab dia kat bawah macam spek banyak kat bawah. Dia agak pelik. Tapi sebenarnya make sense bagi aku lah. Sebab kalau aku pegang kan, aku punya jari ni sentiasa dekat bawah tau. So kalau nak reach dekat atas tu, is quite hard untuk aku sendiri pegang. Tapi bila dekat bawah tu macam tekan je kat situ. Scroll daripada bawah, nampak dah keluar dah. Lepas tu make sense untuk lock screen juga. Sebab sekarang ni dah support untuk macam parallax punya gambar tau. Contoh kalau kau ada gambar portrait mode, gambar orang, jam tu akan berada kat belakang kepala. Dia akan layover kan. Layover kan dia. Tapi memang nice gila. Kalau kau try ambil gambar, kau jadi lock screen kan, mana kau tahu ada gambar yang cantik kan, yang portrait portrait lah kan. Tapi tak pasti yang tu khas untuk orang tangkap gambar dalam iPhone je ke, ataupun randomly dekat dalam ni iPhone aku dah saja. try dekat gambar lain memang tak jadi. Dia untuk gambar portrait dia, untuk orang yang ambil gambar portrait dalam iPhone je. So jadi lock screen tu memang nice gila. Kalau korang download mana-mana tak boleh. Lepas tu apa lagi improvement? Dia punya banyak, dia sebenarnya improvement ni banyak dari segi collaborative dengan macam productivity something kot untuk iOS ni. Terutamanya untuk iMessage dah ada, boleh edit balik betul teks dan boleh unsend. Nampaklah benda tu macam function. Tapi dekat Malaysia kita tak, jangan cakap pasal Malaysia, kita cakap pasal feature baru je lah. Kita jangan rant pasal tu. Aku actually dah try dah iMessage untuk edit tu kan. So it's quite useful lah bagi aku sendiri. Sebab kau boleh like send, lepas tu macam salah cakap je. So aku boleh edit apa yang perkataan dalam iMessages tu. It's really useful untuk semua orang aku rasa. Tapi benda yang aku rasa macam a bit takut adalah dia punya messages tu, aku tak tahu apa yang dia pernah ubah sebelum ni. The early message tu dia tak bagi tahu. Kita tak dapat keep track. Ataupun Apple sih tak bagi tahu, this message dah orang dah edit dah. Tu je aku nak tanya dekat Apple, kenapa tak buat benda tu. Lepas tu email pun ada juga pembaharuan dia. Macam sama lah, dia tak boleh dia boleh unread balik, undo. Lepas tu apa lagi yang boleh ni, dictation. Dictation dah sekarang pakai dekat in-device
Untuk A12 kan, memang nice gila. Sebab bila kita dictate, dia ada keyboard sekali, senang lah. Sebelum ni kita dictate tau. Dia dictate macam kosong je keyboard tak ada apa, semua tu agak leceh lah. Sekarang ni dah ada keyboard, so senang nak ni. Tapi paling impressive sekali ialah dia punya neural engine tu, yang kita boleh keluarkan gambar. Daripada mana-mana gambar dia akan keluar, boleh paste jadi stiker ataupun tu lah kat notes kan. Nice gila. Tapi tak pasti sama ada kita boleh download ataupun tak gambar tu. Boleh kan? Download macam mana? Macam kita hantar dekat kawan akan download. Itu boleh. Obviously boleh kan. Tapi itu memang impressive lah. Dan dia boleh pun dekat iPhone 10s ke atas je. 10s ke atas yang pakai A12 Bionic. So tapi memang impressive sebab macam benda tu memang real time. Kita boleh crop gambar tu dengan sentuh dalam beberapa saat dia keluar. Cuma bila aku try tu macam tak always perfect lah. Ada macam kaki aku hilang lah apa semua kan. Ada it's a cool feature, cuma aku tak tahu kenapa aku perlukan benda tu. Lepas tu dia boleh keluarkan teks daripada video. Yes, itu pun impressive. Boleh pause je video tu, lepas tu macam copy je teks dekat dalam tu. So it's quite cool lah. Apa namanya? Live text something. Live text. Sebelum ni bukan gambar je, tapi kali ni dia boleh untuk video tu. Macam mana-mana video yang kita boleh pause, kita boleh keluarkan. That's quite cool actually. Dan benda tu pun dalam keynote dia bagi tahu kan, ini untuk orang yang nak coding kan, memang sangat useful lah. Aku rasa sesuai sangat-sangat untuk orang yang nak belajar. Macam kalau kau nak solve the math kan, dia bagi equation tu semua, so kau boleh copy je, lepas tu letak dekat dalam kau punya note. So it's quite cool lah bagi aku untuk orang yang belajar. Sebelum ni aku nampak macam bila Apple tunjuk like coding, aku rasa macam tak semua orang buat coding. Tapi bila dia buat bila aku fikir balik, kalau untuk education, it really make a lot of sense bila ada feature tu dekat iPhone iOS 16 ni. Lepas tu keyboard dah boleh ada haptic feedback. Ni benda dah lama dah nak request daripada dulu. Sebab dulu aku pakai Android daripada tahun 2011. Lepas tu aku pakai iPhone juga masa yang sama. Aku pelik sebab dekat dalam setting tak ada option untuk keluarkan haptic feedback untuk iPhone tu. So bila dia announce benda ni, macam dia tak announce sebenarnya, tapi benda tu dia bagi tahu dalam website lah. Ada feature ni. Betul, so senang lah, macam kita type keyboard tu kita dapat rasa. Kadang annoying lah bila tak dapat rasa, tak dapat feel tekan tu kan. Tak asyik typo je tu lah. So sekarang dah ada, so macam basically macam Android ke lah. Aku actually tak berapa nak prefer sangat kalau macam ada haptic feedback kalau tengah buat typing tu semua. Sebelum ni hanya ada bunyi kan. So actually bila ada bunyi tu dengar macam comel. Tapi dia annoying. Annoying, tapi rasanya kalau vibration tu lagi cepat habis bateri kot. Betul tak? Sama setuju dengan aku. Cepat setuju. Lepas tu ke iPad. Ada satu benda yang aku teringat. iOS 16 dah start boleh support rotation punya unlock. So untuk Face ID. Okay, mana? Dia boleh unlock. Dia dah boleh unlock. Nice. Sebab sebelum ni macam bila kau buat macam ni untuk unlock tak boleh tau. Kau hanya boleh unlock kalau buat muka macam ni. So sebelum ni ada dekat Amans, OB dia pernah complain banyak kali tau pasal iPhone ni tak boleh unlock pakai rotation macam ni. Sebab iPad semua boleh, takkanlah iPhone tak boleh kan. So finally ada dekat sini. Kita pergi pula ke iPad lah, sebab rasa kita dah sembang banyak kat iOS. So iPad ni dia satu lagi Apple CarPlay. Apple CarPlay dia kalau korang nak tahu ialah Apple CarPlay ni dia ikut iPhone punya OS sebenarnya. So kalau korang update ke iOS 16, dia akan dapat CarPlay yang baru untuk iPhone. Cuma yang kali ni dia highlight ialah dia tunjuk next generation punya sneak peek untuk dia punya CarPlay. Next generation of CarPlay dekat dalam kereta. Sebab kalau kau perasan kereta sekarang ni memang ke arah tu, ke arah pakai display saja, ada infotainment kat bawah. Cumanya aku tak pasti infotainment tu akan sekali ataupun tak. Sebab bila sebuah kereta tu buat infotainment yang memanjang macam tu, dia takkan ada infotainment yang dekat tengah tu. Probably untuk kereta yang pakai infotainment yang kat tengah akan dekat tengah je, and untuk kereta yang pakai kat tu memang dekat situ je. Cuma dekat sini nampaklah yang kemungkinan Apple sendiri akan orang akan beli software daripada Apple tu untuk guna Apple CarPlay tu untuk kereta dia orang. Tak tahu lagi sebab obviously manufacturer kereta tu akan prefer software dia sendiri untuk tunjuk segala benda features yang ada dalam kereta. And probably akan leak juga kalau buat collaboration macam tu. Tapi kita tak pasti, Apple pun tak pernah, bukan calang-calang punya company untuk leak semua benda kan. Kita pun tak tahu yang dia akan collaborate dengan BMW untuk buat key tu. So dekat sini it's quite exciting news lah untuk Apple CarPlay. Tapi nice tu sebab boleh ubah dia punya speedometer tu. Ya. Basically macam Need for Speed Underground punya vibe. Boleh ubah-ubah. Tapi satu je lah aku nak cakap. Bukan
I mean like the looks doesn't look aggressive at all. Yalah, betul-betul. Kalau contoh macam okay, aku ada sport mode. So kalau aku buat sport mode, apa jadi? Akan benda tu jadi merah ke, akan keluar meter ke, tak tahu. So benda tu sangat nampak cartoonish tau. Untuk kereta sport sangat-sangat tak sesuai. Untuk kereta yang normal user macam Honda, Toyota, sesuai lah. Tapi untuk kereta sport, tak. Oh, lagi satu feature lagi aku lupa. Sekarang dia boleh support Nintendo Switch punya controller. Betul. Tak sangka iOS punya iOS 15. Ada terbaca lah dalam tweet dekat Twitter kata, dah support dah Nintendo Switch punya controller dekat dalam. Cuma aku tak tahu sama ada dia akan interaksi sebagai apa. Dia boleh pilih sama ada nak jadi satu ataupun dua. Macam Joy-Con tu jadi dua player. Itu antara. Lepas tu satu lagi last lah, sebelum kita pergi ke iPad, ialah dia punya improvement dari segi health dia. Actually nice sebab sebelum ni health feature dekat dalam iPhone tu basic je. Sekarang dia dah bagi untuk macam Apple Watch punya health feature. So sekarang kita dah boleh track macam-macam benda. So tak perlu lagi Apple Watch untuk track kita punya perjalanan lah. Contohnya langkah yang lagi detail. Sebab sebelum ni kalau nak benda macam tu kena pakai Apple Watch. So sekarang Apple dah bagi benda tu lah dekat dalam health tu. So agak membantu lah. Aku tak nak jadi orang tu, tapi dah lama kot ada dalam Android. Oh ya. Yeah. Tapi nice lah untuk iPhone kan. So pengguna untuk iPhone. Pengguna iPhone tada. Tick one box kan. Dan last kali sebelum banyak betul lah Okay. Cakap contoh je. kalau korang tengah FaceTime dekat iPhone. Okay, lepas tu korang pakai MacBook ataupun iMac. Bila korang dekat je dekat MacBook ataupun iMac tu, dia automatic akan bagi notification dekat MacBook atau iMac tu untuk korang sambung dekat dalam komputer tu lah. Contoh korang tengah FaceTime pakai iPhone. Tiba balik-balik ada iMac ke depan. iMac yang ikon sama lah. Dia akan bagi tahu kat iMac tu nak sambung kat sini tak. Maksudnya nak sambung FaceTime continuity. Continuity. Tapi memang nice gila. So macam penat kot nak pegang phone je kan. So apa tu sambung itu. So agak senang lah. Very good on the go lah. Okay, so kita nak ke iPad OS. iPad OS sekarang ni dah nampak macam lagi nak ke arah komputer lah. Sebab sebelum ni Apple asyik macam jual iPad ni macam what's computer kan. Tapi basically dia macam iPad. Betul. Dia macam tak ada benda pun macam nak cakap dia komputer. Nak cakap dia hebat. Adalah hebat. Tapi it doesn't have dia tak boleh buat banyak benda macam apa yang sebuah laptop boleh buat ataupun komputer boleh buat. Tapi sekarang ni dia dah tunjuk satu fungsi yang macam kita sembang tadi dekat macOS Ventura tadi. Stage Manager tu. Stage Manager. Dekat macOS Ventura tu mungkin dia akan nampak kita boleh organisekan lagi pekerja kita. Tapi yang dekat iPad ni dah nampak macam dia hampir ke arah yang desktop. Bagi advance lah. Bagi advance. Nampak multitasking tu semua memang wah. Dan Stage Manager ni sebenarnya best ni sebab korang boleh run 4 apps dalam satu paparan lah. Tapi basically banyak je. Contoh kat Stage Manager tu kan ada satu bahagian kiri tu ada pane yang korang boleh nampak app yang tengah running tu kan. Boleh je run banyak apps daripada 4 apps tu. Tapi dalam satu masa tu dia boleh show 4 lah. Tapi kira banyak lah tu kan untuk iPad kan. Sebelum ni kan dia buat untuk multitasking, dia buat split view. Split view tu 2 je. Tapi kali ni dia bagi 4 agak dia banyak. Dia dah tambah dah. Dan korang boleh externalkan display tu ke external display. Wah, nice. Maknanya korang boleh jadi kat iPad tu macam sebuah laptop lah. Macam sebuah laptop sebuah komputer desktop. Lepas tu dah ke external tu nampak macam pakai macOS lah. Cuma dia apps masih iPad OS punya apps lah. Tapi ni kira nice sebab ramai sebenarnya. Saya perasan dekat mana-mana lah saya tengok Instagram apa semua, orang dah menjadikan iPad tu jadi macam sebuah komputer lah. Sebuah komputer. Dan dia memang guna kat external display. So bila ada Stage Manager ni memang sangat useful lah. Sebab dia dah tunjuk full. Bukan lagi black bar kat tepi tu. Dan dia nampak macam dah macam truly desktop. Yelah, sebab kita faham kita bawa ke hulu ke hilir pakai iPad kan. Lepas tu bila nak dekat rumah takkan nak pakai laptop tu tak. So kita buka lah kerja apa yang kita buat tadi dekat dalam iPad. So dengan tu kita just plug in je dekat monitor yang ada. Cumanya tak tahulah kalau korang ada monitor yang basically Apple Studio tu mahal sikit. 7,000 je. Ya Allah. Tapi memang sangat Lepas tu dia punya feature sekarang ni pun dah lebih kepada tekankan desktop class punya feature lah. Contohnya macam dia dah bagi dia tunjuk sebenarnya sikit-sikit benda tu. Contohnya macam kat File Manager dah boleh rename untuk extension. Benda tu sangat advance sebenarnya untuk sebuah mobile macam iPhone ataupun iPad. Kalau Android dah lama benda tu ada. Betul. Tapi untuk iPad dia macam dah boleh rename extension. Lepas tu dia punya toolbar pun makin lagi advance. Rename extension tu macam rename SD card ke? Bukan. Contoh kau ada file
zip ke, kau nak rename jadi file lain kan. Okay. So sebelum ni macam tak ada option tu. Sebenarnya tak ada option. Sekarang ni dia dah bagi dah benda tu. So aku memang tak rename apa-apa dekat sebab selalu kat orang kat komputer suka buat macam tu. Dia suka rename macam tu supaya nak dia nak organize lah. Organize lah macam tu. Tapi memang sangat nice benda tu. Lepas tu dia punya collaborative feature dia, contohlah korang pakai Apple punya ekosistem, lepas tu korang contact melalui FaceTime dengan orang lain, korang diberikan satu canvas yang mana korang boleh lakar benda-benda tu secara kolaboratif. So benda ni maknanya macam tu kan, korang ada satu canvas putih, lepas tu korang lakar, semua orang boleh tengok lakaran tu dalam satu masa yang sama. Benda tu benda tu belum ada lagi sekarang, tapi untuk akan datang dia akan bagi benda tu lah. Tapi untuk collaborative feature dia memang overkill lah, dia macam wow. Benda ni agak susah lah nak dapat dekat Android. Sangat niche lah. Sangat niche. Untuk pengguna-pengguna yang guna feature ni. Tapi it's really convenient kalau ada. Lepas tu dia sekarang dia dah bagi weather punya app. sebenarnya agak pelik sebab satu benda yang asal dia tak bagi calculator. Satu benda lah yang Apple tak bagi lagi weather ni sampai lah iPad OS 16 ni. Sebab dia orang nak respect tradition. Macam Steve Jobs kata dia tak nak benda ni. So kita, dan kita nampak dan Apple dah cuba untuk keluar daripada tradition tu lah. Sekarang pun kita dah nampak yang dia dah banyak revert. Steve Jobs tak suka kot phone besar. Kenapa ada iPhone 6? Kenapa ada iPhone 6 Plus? Itu pun kita nampak sebab dia nak keluar daripada tradition tu yang kita nampak Apple ni dah macam it's no longer Steve Jobs lah. Bukan no longer respect, tapi macam dia nak cuba keluar daripada benda tu lah. Sebab macam decision diorang lately lah, diorang buat MacBook Pro 14 dengan 16 tu pun dah nampak banyak benda dah. Sebab dia dah banyak U-turn balik. Dia dah kembali ke Magic Keyboard. Lepas tu ada dia widget. lepas tu ada SD card. Benda-benda macam tu macam tak pernah kita tengok Apple buat. Dia revert balik. Dia lebih kepada menyenangkan pengguna dah. Sekarang dia dah lebih macam dengar pengguna apa yang pengguna nak, dia cuba bagi. Ataupun maybe sebab dia orang dah start guna device, so sebab dia macam make sense kan. Sebelum ni guna apa? Sebelum ni macam mampus lah kau. Aku tak guna benda ni, so aku tak letak. Tiba-tiba semua orang maybe sebab ada pekerja-pekerja baru ke. So this is a good thing lah. Tapi aku perasan benda ni lepas Johnny Ive keluar lah, macam decision Apple ni semua dah macam drastic lah. Dia macam dah make sense lah. Macam semua orang nak dia keluar. Tapi nampak tu lah, nampak perubahan tu. Lepas Johnny Ive keluar, asal semua Apple dia macam dia dah dengar apa yang kita nak. Macam maksudnya tu lah. So kita nampak lah. Lepas ni mungkin USB-C dijangka sebab 2024 Euro Persatuan Eropah tu dia dah kata wajib pakai USB-C. So akan datang rasa tahun ni atau tahun depan lah. Kita nantikan. Sebab USB-C ni dah lama dah semua orang tunggu. So bila keluar tu confirm semua orang beli, aku rasa. GG lah siapa yang pakai Lightning ataupun buat lisensi Lightning tu. Okay, dan dia punya support lah actually agak mengejutkan jugalah. Contohnya macam kita cakap iOS 16 tadi. iPhone CS dengan iPhone 7 Plus semua dah tak dapat dah dengan iPhone SE first. Sangat sedih, sangat mengecewakan sebenarnya. Sebab agak pelik dekat iPad OS, iPad 5 dengan iPad 6 dengan 7, iPad 5 tu guna A9 tau. Lepas tu RAM 2GB je, still dapat iPad OS 16. Dan kita nampak kali ni agak mengejutkan sebab iPhone 7 dengan iPhone 7 Plus tu dibuang sekali. Sebab macam selalu Apple punya decision, bila dia tengok device tu masih lagi capable, kira masih lagi laju ataupun masih lagi boleh run iOS tu dengan elok, dia akan bagi. Tapi kali ni macam lantak lah, kita buang semua. Device dah terlalu lama dah ni. Dia dah kira tahun dah. Sebab sebelum ni saya perasan contoh macam dulu iPhone 5S lah, kita dah tak jangka dia akan dapat iOS lagi. Tapi time tu dia dapat iOS 12. Macam semua orang terkejut, macam ni iPhone ni dah berapa lama kita dapat kan. Tapi itu ada pun sekarang dia dah macam dulu dia fikir kemampuan prosesor tu untuk boleh handle. Tapi sekarang dia macam dah lama sangat. So percentage nampak orang beli phone macam makin turun ni. Kita cut belakang-belakang tu, ambil kau semua kena beli telefon baru. Termasuk juga dengan macOS Ventura kan. Kita tengok Mac Pro dah tak support lah, Mac Pro yang 2013 tu, MacBook Pro Trashcan. Dia macam nak eliminate Intel. Sikit-sikit dia face out. Dia make sense lah sebab we are at second generation of processor M2. Lepas tu kita nak ketepikan lah prosesor yang kita rasa macam tak perlu, ataupun nak ketepikan prosesor yang membebankan dia orang untuk update software. Lepas tu kita tengok. Lepas tu memaksa developer untuk create
app yang ataupun software yang compatible dengan dia punya Apple Silicon. Good game. Checkmate. Macam tu lah. Checkmate. Tapi agak terkejut lah untuk iPhone 7 Plus tu. Sebab macam, sebab dia phone tu masih lagi capable. Bila pakai hari ni pun rasa still laju lagi. Sebab iPhone 7 Plus tu dia guna 3GB RAM. Tapi aku faham lah kenapa iPod Touch tu tak dapat. iPod Touch tu aku guna yang 15 punya iOS pun macam lag siut. Aku nak main YouTube pun macam wah, nak scrolling Facebook wah, lembab. Sebab dia underclock. A10 yang underclock. So make sense lah juga. So memang patut dikeluarkan lah. Patutlah dikeluarkan. Sebab lagi pun tak ada new product dah untuk iPod ni. Satu lagi, cuma pelik dia Apple Watch Series 3. Apple Watch Series 3 masih lagi dijual, tapi dia dah tak dapat lagi support untuk WatchOS 9. Itu agak pelik. Dia aku bagi positifnya dekat sini, WatchOS tak ada apa pun. Ya. WatchOS tak ada apa. So basically it feels a lot the same je. And yelah, untuk orang yang pakai jam Apple Watch 3 probably will not use that. Itu lah. Lagipun dia tak ada macam like ECG tu semua. ECG ada? Ada. Ada. Ya, ECG ada. Tapi itulah, jap. Ya ke? Bukan 4 ke start ada? Ke 3? Lupa. Tak silap aku 4 start ada ECG. Ya. 4, 5, 6, 7. Kita 7 tau. Kita dah 3 generation dah. Dulu aku pakai Apple Watch Series 3 tapi dah lupa lah. Sebab ECG kan baru 2 tahun ada untuk dalam Malaysia. So itulah dalam WatchOS 9. So overall untuk WWDC ni apa rasa kau? Apa patut lagi improve ataupun rasa puas hati tu tak? Aku rasa macam dia lebih kepada iOS 15.9 something, bukan 16. Sebab tak ada apa yang baru sangat. Even WatchOS patut dinamakan sebagai WatchOS 8 point something. Sebab dia tak nampak improvement yang terlalu besar. Perubahan pun tak banyak. Sebab orang expect yang 16 ni kali ni dia revamp untuk interface something lah kot. Probably perubahan yang paling besar yang orang akan nampak dekat iOS 16 ni adalah that lock screen je. Kalau nak tahu dia pakai iOS 16 ke tak, tengok lock screen. Kalau tak, kalau dia tak ada macam tu, widget tu tak ada. Lepas ni bulan 9 nanti tengok orang spam show your lock screen. Lepas tu ada orang kutuk kan, bodoh sangat. Akan ada lah. Probably aku akan buat video juga, tunjuk aku punya lock screen macam mana style dia. Tapi aku sendiri agak nak kata kecewa pun adalah sikit kan. Sebab aku rasa kali ni dia agak boring. Sebab dia macam tak nampak wow factor yang terlampau besar. Melainkan yang stage manager tu lah untuk iPad. Sebab aku dah lama nak anti benda tu. Tapi macam yang kali ni bila tengok keynote tu macam banyak benda yang tak perlu kau announce benda ni. Contoh macam WatchOS tu panjang kot. Tapi macam tak, benda ni tak perlu announce dalam keynote lah. Kira dia announce dalam website macam tu je lah. So banyak dia nak fill masa panjang, kira dia nak gunakan 2 jam tu untuk dia fill benda-benda tak penting lah. Itu je lah. Tapi nak ada part dia bercakap lah. Tapi aku nampak kali ni dia nampak untuk collaborative dan juga untuk productivity lah. So untuk benda tu lah dia nampak dia fokus kat situ. So akan datang rasanya lah bau, tak tahu sebab iPhone 14 nak keluar, design dah nak baru. So orang harapkan dia punya UI pun akan dia revamp lah, nampak baru. Tapi tu lah tak ada benda tu. Probably akan ada dekat tak akan ada banyak kot dekat bila masa Apple 14 announce tu. Akan ada features yang berkaitan dengan hardware je lah. And maybe hardware tu screen yang baru untuk support AOD. Jadi macam mana pula dengan korang? Korang adakah rasa yang WWDC kali ni agak boring ataupun ada benda yang istimewa untuk korang? Korang boleh share kat bahagian bawah ni. Kita orang akan baca dan mungkin akan bagi pendapat lah. Kalau ada benda yang macam kita orang boleh kongsikan. So kalau ada akan datang, kalau korang ada topik lain yang kita orang nak sembangkan, pun boleh juga bagi kat bahagian bawah ni. Jadi komen. Bagian komen ni kita orang akan baca satu persatu. So itu saja daripada kami untuk sembang podcast restart kali ini. And jadi kalau ada sebarang kekurangan, mohon dimaafkan. Jadi kita berjumpa lagi di lain hari dan waktu. Assalamualaikum dan bye-bye. Bye.